واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita mengulang kaji beberapa ayat daripada halaman yang ke-45 dan 46 dalam episod kita yang ke-158, dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel yang dijemput khas untuk sama-sama kita melihat permata ini untuk kita jadikan sebagai panduan. Al-Fadil Ustaz Mustafar Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sahlan Ustaz ya. Terima kasih sudi bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ya. Apa? Alhamdulillah Fadil Safas tambah ceria dengan kehadiran Al-Fadil Ustaz Musa kita. Kita tahu bahawa selepas ini kita akan diterangkan lagi dengan permata daripada halaman 45 dan 46, dan sebentar tadi sudah pun kita membaca sebahagian daripada ayat 265. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah terus memberikan barakah, keberkatan, kebaikan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini. Pada ayat 265 kita melihat kepada perumpamaan yang Allah bawakan kepada kita, perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya untuk mencari mardatillah dan juga meneguhkan dirinya seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan 2 kali ganda. Terus kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa, kalau katakan ayat 265 ni bercakap tentang macam Cameron Highland lah Ustaz. Kan, ataupun genting ke ni kan, yang Highland ya, tanah tinggi, 2 kali ganda ya ganjarannya di'fain. Tetapi kalau dalam ayat 261 yang kita dah belajar pada minggu sebelum ini, 7 tangkai ada 100 biji benih. Jadi biasa orang cakap 700 kali ganda tu lebih banyaklah daripada 2 kali ganda. Tapi apa beza perumpamaan ini dan derma macam mana yang boleh dapat ganjaran 700 ataupun 2 kali ganda ni? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan Ustaz Fas, kemudian Ustaz Tar, dan tuan-tuan dan puan-puan dalam rahmati Allah Subhanahu taala sama ada di studio ataupun di rumah. Jadi alhamdulillah kita masih lagi, walaupun bulan Ramadan dah habis, dalam bulan Syawal masih lagi dengan Quran. Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah kehidupan kita ditamatkan dengan Al-Quran, mendalami Quran, ilmu Quran dan kewajipan-kewajipan yang Allah telah berikan kepada kita. Baik, jadi cerita tentang infak ini, bila kita sebut tentang ayat ini, maka kita dalam ilmu berkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu mengkaji Al-Quran ni ada satu ilmu dipanggil amsal, perbandingan, contoh ataupun pemisalan. Sebab tu pada dua-dua ayat itu kita akan tengok Allah gunakan perkataan apa? Pertama Allah guna perkataan 261 masalul ladzi. Okey, maksud perbandingan, permisalan. Kemudian juga pada ayat 265 pun Allah guna perkataan juga sama, wa masalul ladzi. Kan? Jadi dua-dua ayat ini ialah kita boleh permudahnya untuk kita faham ialah perbandingan yang Allah buat. Sebenarnya dari sudut pahala tu lebih lagi, walaupun dikatakan 700 kali ganda, 700 kembang dia kan, ataupun dikatakan 2 kali ganda, bahkan dalam hadis-hadis sehingga Al-Imam Suyuti mengarang bab khusus menghimpunkan hadis-hadis tentang kelebihan berinfak. Kan cukup banyak hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan infak, seperti mana mendapat naungan di hari akhirat seperti dalam hadis sahih Bukhari. Okey, kemudian juga seperti mana air boleh memadamkan api kan, kemudian juga taharrau ataupun membebaskan daripada azab kubur. Cukup banyak hadis-hadis sahih menceritakan tentang kelebihan infak. Jadi kalau kita tengok itu, yang ni cerita bebas azab kubur, yang ni cerita dapat 2 kali ganda, yang ni cerita sekian-sekian.
Jadi apa bezanya dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, kalau kita memerhati kepada ayat yang kita sebutkan tadi, antaranya 261 juga ataupun 264, kalau kita perhati betul-betul, rupanya ramai orang bersedekah, berinfak, tapi dia lupa syarat. Syarat. Kerana syarat ini menjadi satu benda yang sangat penting dalam semua benda. Kalau kita nak bagi sah, nak bagi dapat pahala, nak bagi benda tu Allah terima, maka dia kena ada syarat. Maka syaratnya kita boleh simpulkan, Allah sebut terang jelas 264 daripada ayat yang selepas itu, iaitulah syarat-syaratnya juga termasuk pada ayat yang Allah sebut pada 261 dan juga 265 tadi. Secara ringkasnya ada 4 syarat. Pertama sekali ialah kita nak berinfak tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat tu sebut apa? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. 264. Tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia tak ada nilai. Kita infak ke, kita salat ke apa, tapi percaya pada bomoh. Contohnya kan, infak ke salat, kita percaya pada sistem-sistem yang katakan Dajjal nak keluar, Illuminati, benda semua, dan kemudian akhirnya kita takut pada Dajjal daripada kita buat ibadah dan sebagainya. Dan akhirnya mensyirikkan Allah. Itu perkara pertama yang sangat penting. Yang kedua disebut kat sini ialah ria'an nas. Jangan kamu riak. Nak orang pandang-pandang, nak orang tengok kan, letak Facebook, tak apa dan sebagainya kan, dan seterusnya. Jadi benda ni dia akan jadi efek beri kesan kepada kita punya ibadah kita, terutama dalam infak kita. Dan yang ketiga kita tengok kat sini ialah Allah sebut juga, iaitu apa dia? Bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Bil manni, kan, dan juga dengan adha, kan. Maksudnya kita mengungkit-ungkit, kemudian kita kita menjadikan orang tu, kita menyakiti hati orang tu dan sebagainya, kan. Dulu kau tak ingat ke aku pernah tolong kau? Biar kan. Padahal 20 tahun dah tu. 20 tahun lepas. Bila dia kata infaknya tu 20 tahun tu ikhlas. Lepas tu habis. Kan, tahun yang ke-20. Kan. Jadi kita kata ini yang akan menjadikan pahala tu di mana? Dan kemudian yang keempat, kita kena ingat ada satu benda yang tak ada kat sini. Tapi jawapan tu ada selepas ayat infak, ialah tentang riba. Ayat 275. Kenapa? Mesti infak daripada harta halal. Ramai orang dia cuba nak infak, pergi umrah, hantar orang pergi umrah, ni tak lama korban pula kan. Boleh saya taja korban boleh. Tapi duit apa? Duit riba, duit curi, duit rompak, duit apa, rasuah dan sebagainya. Maka yang itu langsung tidak memberi kesan kepada sedekah dia. Jadi semua perkara yang melibatkan pahala berapa ratus kali ganda Allah terima ataupun tak, bebas azab kubur ataupun tak, semua terikat pada 4 syarat tadi. Kalau syarat tu kadang-kadang tak dipenuhi langsung ataupun syarat tu mungkin ada kekurangan, maka di situlah pahala dan nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat tahu daripada isyarat tentang berapa pahala dan apa yang Allah bagi pada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Musafa untuk menjelaskan tentang 4 perkara tadi, ya. 4 perkara itu untuk melayakkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran-ganjaran yang pelbagai, ya, mungkin 700 ataupun 2 kali ganda, tetapi yang pastinya ialah kena pastikan jangan jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak riak, ya, dan juga tidak diikuti dengan manna wal adha, mengungkit, menyakiti kepada orang yang kita bantu, dan juga harta mesti tayyib, zatnya mesti baik, maka itulah yang akan diterima dan digandakan pelaburan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang infak ini, sudah tentunya kita kena ada mindset, Ustaz, kalau orang nak berniaga tu, dia kalau melabur tu dia tahu dah ada untung, ya. Jadi apakah janji daripada Allah dan juga salah satunya juga janji daripada syaitan? Kita baca ayat 268, ya, untuk sama-sama kita memahami secara tuntas perkara ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran. Kita berpindah, kita nak baca ayat yang ke-268. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim.
Astagfirullahalazim, ayat 268, syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan kepadamu kemiskinan dan menyuruhmu melakukan perkara yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurniaannya kepadamu, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Ustaz Mustafa, syaitan itu diawalkan, kemudian baru bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat kepada ayat 257 sebelum ini, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah didahulukan. Tagut itu diletak paling hujung, tetapi ayat yang kita sedang bincang sekarang 268 ini, syaitan didahulukan tu mengapa? Satu, dan apa yang dimaksudkan dengan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Ini yang kita ingin sama-sama dalami. Namun kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita mengulang kaji halaman 45 dan 46, dan sebentar tadi kita sudah pun membaca ayat 268 yang menjelaskan tentang dua janji yang dibawakan oleh syaitan dan juga dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua di kalangan kita berkaitan dengan infak itu sendiri. Mari sama-sama kita dalami mengapa dalam ayat ini Ustaz Mustafa, syaitan itu diawalkan, dan kemudian isi daripada janji itu yang harapnya kita, kalau di situ dia perkataan ya'idukum itu maksudnya sentiasa berjanji, dalam fi'il mudhari' itu menceritakan bahawa kita ni memang under attack sebenarnya. Macam mana nak pastikan janji syaitan itu tak dia overrule janji daripada Allah dalam hidup kita agar terus kita semangat untuk berinfak? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, Safas, Satar, suka saya ambil apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam kitab beliau tentang isu berkait dengan harta ni. Maka beliau menyatakan bahawa kita kena pegang. Awal dulu kita kena pegang adalah al-malu malullah. Harta itu asalnya adalah harta daripada Allah. Hak tu kita kena letak awal dulu, dan kemudian dalam masa yang sama kita kena usaha.
Sebab tu ada riwayat daripada Urwah Ibn Zubair, juga dibawa oleh Syekh Dr. Qaradawi dalam kitab beliau, menyatakan bahawa maksud daripada sudut kita selepas infak ataupun kena faham harta daripada Allah, tapi kita kena cari. Sebab tu beliau bawa satu riwayat, kata Urwah Ibn Zubair, asaru syai' fil alam battalah. Perkara yang paling teruk di atas muka bumi ni pengangguran. Maksudnya itu perkataan tu, battalah tu maksudnya pengangguran. Battalah. Tu pengangguran kan. Jadi maksudnya satu benda dia di sana kena cari harta, di sana kena faham harta milik Allah. Jadi di sini yang kita kena letak dulu awal-awal bahawa setiap benda yang kita dapat pada hari ini asalnya adalah daripada kurnia Allah. Nanti saya akan sebut. Sebab tu disebut situ maghfiratan minhu wa fadla. Tu kita kena jelas dulu bahawa sebenarnya kelebihan apa yang kita dapat tu asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini bila Allah sebutkan mendahulukan syaitan, betul seperti mana Ustaz sebutkan tadi, dia sesa attack kita, cari ruang, cari peluang. Dalam semua ibadat kita, dia nak gagalkan kita. Orang ni belum buat ibadat, selesailah. Dah buat ibadat, kita kena attack lagi. Kalau dalam solat tu kan, sebab tu syaitan ni ada macam-macam nama, ada nama lahwan, ada nama khanzab, ada berbagai-bagai. Semua tu fungsi dia ada pelbagai. Kalau lahwan ni jenis dia ialah kalau disebut oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, yang ganggu di pasar bab muamalat bab harta ni namanya zalambur. Tu tugas dia. Sama ada nak pergi kacau penjual, pembeli ke apa, tipu kan. Kan beli kan. Tipu sikit kan. Ataupun tak payah infak, tak payah bagi lebih. Itu zalambur, walaupun tak ada hadis sahih lah. Tapi nak ceritanya bahawa ada saja fungsi setiap syaitan itu, dia ada fungsi masing-masing. Nak ganggu kita dalam solat pun sama tu, yang jadi 2 ke 3 rakaat, ke 4 ke rakaat dan sebagainya. Kan? Tarawih itu kan. Tarawih pun sama, tawaf pun sama. Tawaf pun dalam semua bab ibadat dia ganggu, termasuk sedekah. Maka ayat ni dia sangat berkait rapat dengan sedekah. Kerana manusia ni, syaitan main peranan yang sangat besar, yang mana ramainya manusia bila bersedekah itu, hati dia sendiri tu bermasalah. Dia bagi ni atas apa? Saya rujuk balik yang 700 tadi. Banyak dalam kelas marketing yang ajar macam mana buat bisnes. Dia kata apa? Kamu kena sedekah, nanti dapat 1 juta. Kamu kena sedekah sekian-sekian, nanti 2 tahun kamu akan hit 2 juta. Maksudnya profit. Ni profit oriented lah sebenarnya kan. Jadi isu ini akhirnya dia akan jadi mindset manusia, bukan kerana Allah, bukan kerana akhirat. Kerana apa? Aku bagi, aku nak dapat balik. Aku bagi, aku nak dapat balik. Jadi di situ ganjaran-ganjaran ini kalau kita perhati betul-betul, dia bukan urusan dunia, dia urusan akhirat. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma naqasat malu min sedekah, tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Ramai orang faham, logiknya akan berkurang. Sedekah apa? Korban berapa? 1000 berapa lebih seekor kan? Berapa ratus bahagian. Logiknya akan berkurang. Tapi daripada sudut sebenarnya, kata Imam Nawawi, maksud hadis tu ialah, pertama, dia tak akan berkurang dekat akhirat, satu. Yang kedua, tak akan berkurang daripada sudut kelebihan benda-benda yang lain. Ada orang infak, harta kurang, tapi kesihatan Alhamdulillah. Kenderaan okey, rumah okey, anak-anak berjaya. So di situ angle yang cuba Imam Nawawi bawa kepada kita supaya kita faham dalam bentuk ni. Maka banyaknya orang dipengaruhi oleh syaitan dan akhirnya dia infak. Tapi apa? Nanti ekonomi kurang, nanti duit kurang, nanti zakat ni kan, nanti bisnes tak maju. Kan? Semua mindset ni syaitan. Maka syaitan sangat suka berjanji kepada kamu untuk kamu jadi fakir. Fakir ni maksudnya apa dia? Fuqara atau faqr. Sebab tu dalam hadis walaupun dhaif menyebutkan bahawa kefakiran ni boleh bawa kepada kekufuran. Dan akhirnya orang yang tak bersedekah, orang yang tak buat apa-apa, dan dialah termasuk daripada orang yang mana syaitan akan attack. Dan ayat tu pula, sikitnya orang yang betul-betul memenuhi 4 syarat tadi tu. Sikitnya, sangat sikitnya. Maka Allah tawarkan kepada kita, maka Allah ajak pada kita, kamu nak dapat pengampunan Allah, kamu nak dapat kelebihan-kelebihan dan sebagainya, maka di situ sepatutnya kamu perlu fokus, dan syaitan akan tetap apa keadaan sekalipun akan ganggu semua ibadat kita. Itulah sebab kenapa ayat tu dikedepankan. Sebab tu syaitan. Itu fungsi dia, itu keutamaan dia. Tetapi akhirnya kita nak agak ramai ataupun kira sedikitnya manusia yang cuba untuk cari pengampunan Allah. Maka sebab tu kita kena cek balik, tengok sedekah kita, ibadat kita betul ke kerana Allah? Betul ke kita buat ni kerana sekian-sekian? Ataupun ada unsur-unsur yang mana boleh menggagalkan benda tu, pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah panduan besar untuk kita sama-sama sedar saat ya. Dia orang cakap apa? Pelanduk lupakan perangkap kan. Tapi perangkap tak pernah lupakan pelanduk. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah nak beritahu musuh tadi itu, perangkap tadi itu sentiasa nak memerangkap kita agar kita rasa tak cukup Ustaz ya, bila katakan derma tersebut akan berkurang. Padahal dua sudut dalam menurut Imam Nawawi sebentar tadi ya, maksudnya di akaun akhirat bertambah, dan di sini barakah kepada kebahagiaan, kereta okey, kesihatan apa sebagainya, tak payahlah nak pergi tambah warded sampai kena bayar 16,000 apa sebagainya kan. Perkara-perkara tersebut perkara yang perlu kita faham
fahami, kerana Allah menyatakan Allah menawarkan maghfiratan minhu wa fadla, ya, keampunan dan juga kurniaan-kurniaan yang pelbagai, bukan sekadar dalam mata wang, ya, tetapi dalam bentuk kesihatan, kebahagiaan, apatah lagi kalau kita diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke Firdausil A'la pada akhirat nanti. Jadi dalam kita berinteraksi dengan janji daripada Allah dan kita dapat mengkesampingkan janji daripada syaitan ini, Allah membawakan ayat 269 tentang hikmah, ya. Banyak-banyak tempat hikmah ini diletakkan selepas ayat 268. Mari sama-sama kita baca ayat 269 dan kita melihat apa maksud hikmah. Kita nak, kalau boleh, sistem pendidikan kita di Malaysia dan di seluruh dunia membina pelajar yang berhikmah. Kita baca dahulu ayat 269 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Subhanallah, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik sungguh kita belajar hari ini tentang antara yang tadi yang berkurang tadi, Ustaz Faz dan Ustaz Musa. Dia kata pitih je. Bila sedekah habis pitih. Tapi yang lain tadi tu sebenarnya kesihatan, anak-anak dengar cakap, kan, kerja kita mudah, rasa senang, tenang dan sebagainya. Safas, subhanallah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, kita nak terus baca seterusnya ayat yang ke-269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 269, dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran yang baik ini daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, ulul albab. Jadi ayat 269 ini Ustaz, kalau boleh diberikan sedikit pencerahan pasal bercakap tentang ada emarasi yang ulul albab, ada tahfiz ulul albab. Tapi kita nak macam mana pelajar itu kalau keluar daripada sekolah itu betul-betul ulul albab, ciri yang 269 ini. Satu, yang keduanya mereka ni berhikmah. Mengapa muncul pula dalam ayat-ayat infak pula di sini? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tar, alhamdulillah, dan kemudian tuan-tuan sedang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, asalnya perkataan al-hikmah ini, dia kadang-kadang Quran ni bila sebut hikmah, maka sebab tu di salah satu nama Al-Quran adalah hikmah. Hikmah adalah hakim, ya? Ia adalah satu benda yang memberikan kita kata ilmu, memberikan panduan kepada kita, dan sebab tu cenderungnya kebanyakan di kalangan para ulama tafsir seperti mana Imam Qatadah, Imam Mujahid, Imam Abu Aliyah dan sebagainya menyatakan maksud hikmah ni adalah Quran dan memahami Quran. Quran dan memahami Quran. Itu yang dipanggil sebagai al-hikmah. Kenapa Quran dan memahami Quran? Kerana hikmah itu adalah dengan ilmu, dengan kefahaman, maka disebabkan itulah dia boleh membentuk generasi yang sangat hebat. Sebab tu kalau kita tengok, saya bawa sikitlah apa dilakukan oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam riwayat daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Beliau bila mana membaca Quran, beliau ambil 10 ayat dan takkan berganjak pada ayat yang lain sehingga betul-betul faham dan mengamalkan ayat itu. Itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tengok pula Sayyidina Umar Khattab buat apa? Tu kita sebut tentang Sayyidina Umar Khattab, infaknya, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Tapi dia dengan Quran, kata Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, bila sebut tentang apa yang dilakukan oleh Umar Khattab, beliau belajar surah Al-Baqarah 12 tahun.
Masya Allah. Belajar surah Baqarah 12 tahun untuk mengamalkan, untuk melakukan, untuk jadi panduan untuk ibadah 12 tahun. Bukan 12 hari. Bukan 12 hari. Bukan juga 12 jam. Kan? Jadi tapi kita kata itulah yang dipanggil generasi yang penuh hikmah Allah. di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi maksudnya di sini ialah spesifik pada ayat ini nak bagi Allah nak bagi hikmah. Quran ni bukan semua orang nak faham Quran. Bukan semua orang nak suka interaksi dengan Quran. Walaupun kata panduan dia mesti Quran dengan sunnah. Kita pegang Quran dengan sunnah. Kalau tak sesat dan semua. Tapi sejauh mana pengamalan kita dan pegangnya kita kepada Quran? Khususnya bab kehidupan seharian kita. Dan terutama pada ayat ni dia masih berkait dengan infak. Maka Allah kata di sana ada halangan syaitan, di sana ada halangan masalah hati, masalah kesyirikan, masalah riak, masalah apa? Maka panduannya hikmah. Quran itu akan jadi panduan kepada kamu dalam bentuk sedekah itu sendiri, bentuk infak itu sendiri, supaya kamu nampak bahawa sebenarnya semua itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingat semua amal kita buat ni bukan sebab diri kita, tapi adalah kerana hikmah yang Allah bagi dengan panduan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian barulah di situ macam mana nak bentuk manusia yang ulul albab, generasi tahfiz sekolah ulul albab, kemudian juga company syarikat yang ulul albab. Maka panduan di Quran. Semua sekali. Kamu nak buat marketing, kamu nak buat testimoni, kamu nak buat iklan, kamu nak buat apa saja, kamu nak buat bisnes, nak buat pelaburan, nak buat apa? Hikmah panduan dia. Maka hikmah itu yang akan membentuk generasi yang hebat pada masa akan datang, yang dilalui oleh para sahabat. Kita sebut siapa? Al-Fatih. Kita sebut siapa lagi? Generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Semua telah melalui hikmah panduan mereka Quran dan memahami Quran dan mengamalkan Quran. Itu maksud dia. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa betapa pentingnya Quran dan memahami Quran ini, ya. Dia melahirkan kepada jiwa yang mudah berinfak fi sabilillah, berjuang, ya. Dan inilah yang kita perlukan sebenarnya Ustaz, ya. Kalau ada yang kata kita perlu menjadi pejuang kan, kalau di dalam syarikat itu orang yang ikhlas kan. Tetapi kalau HR tidak mementingkan pada hikmah ini, dipanggil sajalah mana-mana konsultan 2 juta, 3 juta ataupun konsultan 25% ke kan. Maka akhirnya konsultan tu yang buat duit, ya. Bukannya hikmah itu yang dapat diterjemahkan dalam perjuangan organisasi ataupun kita bercakap tentang perjuangan keluarga, masyarakat fi sabilillah. Dan ini yang kita perlukan jawapannya yang tertera pada ayat 269. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ما جاهينا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu' satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ayah, ada ibu yang melahirkan dia. Ya. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada
periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Ia punya. Janganlah berbangga apa yang ada pada kita. Kalau Allah tidak beri, kita tidak punya apa-apa. Mana milik kita? We are nothing jika Allah tidak memberi. Betul Safas? Rezeki kepada kita. Rezeki kepada kita. Allah. Itulah sedikit Safas. Safas dan Ustaz Mu sambunglah. Ya, Ustaz Mus nak sambung sebentar tadi kan, tapi kita ada ayat yang ke-271 ya yang kita ingin ambil Ustaz ya, yang ada kaitan dengan bagaimana kita menghargai rezeki yang Allah beri dan akhirnya kita infakkan dan ada ganjaran yang besar yang tertera pada ayat 271. Mari sama-sama kita baca ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara rezeki juga Ustaz Mus, Ustaz Fazal, iaitulah kita senantiasa Allah pemudahkan dengan Al-Quran. Ya. Baca, pilih untuk baca Quran dengan Al-Quran. Macam ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di studio, juga berada di rumah, yang telah menetapkan appointment ataupun temu janji pukul 12, jangan kacau. Saya ada Quran time daripada musim 1 sehinggalah ke saat ini. Kita tanya sampai bila? Forever and ever. InsyaAllah ta'ala. Moga-moga amin, kita doakan insyaAllah. Kita baca ayat 271 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-271, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Ini adalah satu tawaran daripada Allah Ustaz ya, kepada orang yang bersedekah. Ada masa mungkin terang-terangan, ada masanya lebih baiknya untuk disembunyikan. Tapi perkataan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, satu perkara yang ingin kita ulang kaji bersama. Apa maksud sayyi'ah di sini Ustaz ya? Yang kalau diterjemah di sini sebagai menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ini adalah motivasi infak kerana kita ni banyak silap, tapi sayyiatikum ini merujuk kepada apa sebenarnya? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz
Ustaz Tar, satu bacaan dan nasyid yang masya-Allah menyentuh perasaan kita. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ini dimulakan dengan perkataan sedekah. Kan kadang-kadang dalam Quran ada sebut infak, ada sebut sedekah, ada sebut zakat. Ya. Jadi cara mudah untuk kita nak faham ialah bila sebut sedekah, infak tu dekat atas dan kita pecah pada dua. Ada sedekah yang berbentuk wajib, namanya zakat, nafkah, namanya nazar. Ada sedekah berbentuk sunat, namanya derma, sumbangan, wakaf, infak dan sebagainya. Jadi di sini, adakah ayat ini bermaksud hanya sedekah yang biasa ataupun termasuk zakat? Adakah termasuk nafkah? Jawapannya termasuk semua sekali. Kerana perkataan sedekah itu sendiri ada kala maksud zakat. Kan surah Taubah ayat 60 Allah sebut apa? Innamas sadaqat. Sebenarnya itu adalah zakat kepada 8 asnaf. Jadi maksudnya di sini ialah perkara yang kita kena faham, setiap harta yang kita belanjakan, sama ada untuk anak isteri, sama ada untuk, kan ada orang dia suka belanja orang, tapi anak isteri dia tak nak payah sikit lah. Payah sikit kan, nak pergi hujung-hujung minggu cuti ke apa, nak pergi apa, nak pergi sungai, nak pergi menyelam, nak mandi, tak boleh kan. Tapi dengan kawan dia malam ngetih, 3 pagi balik. Jadi tak kena. Pasal dia dapat projek baru. Tak kena. Jadi kita kata maksudnya infak pada ahli keluarga, infak kepada kawan-kawan, infak pada fakir miskin, semua termasuk daripada kelebihan. Allah kata apa? Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan hapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi SAW, tufi'u ataupun tufi'ul khati'ah kama tufi'ul ma'un nar. Kamu bersedekah ini ialah seperti mana api yang mana boleh memadamkan air, seperti mana sedekah itu boleh memadamkan dosa. Jadi sebenarnya maksud itham ataupun zam ataupun dosa, kesalahan-kesalahan itu bermaksud juga adalah dosa itu juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita bersedekah. Persoalan yang timbul, dosa besar ke dosa kecil? Di sini adalah pembahasan besar, kata Imam Ibn Hazmin, kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dan ulama-ulama yang lain. Biasanya ayat ataupun hadis yang sebut tentang penghapusan dosa ni, dia adalah dosa besar dan dosa kecil sekali dengan izin Allah pada dosa besar. Sebab dosa besar syarat dia kena taubat. Syarat kena taubat. Dosa-dosa kecil maka yang itu boleh dihapuskan dengan amalan-amalan, terutamanya bersedekah. Maka dosa kecil ni apa? Yang tadilah, banyaknya kita bersedekah, banyaknya mungkin riaknya, mungkin dosa-dosa yang kita tak nampak tersembunyi, sifat yang syukur, tak redha, tak sabar apa semua dan sebagainya. Maka benda-benda yang kita dapat pandang itu, di situ kelebihan dia. Sebab ada dosa kita setengah-setengah orang buat terang-terangan dan dia bertaubat lah, tapi ada dosa benda tak nampak, tak jelas. Maka sayyiatikum itu menghapuskan benda tak nampak, tak jelas dan kita tak perasan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu adalah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang suka berinfak, Ustaz, ya, yang mengamalkan infak ini sebagai satu seruan amalan pada setiap hari, ya, bukan sekadar pilih-pilih masa sahaja. Dan ada dua jenis sedekah sebentar tadi, yang wajib dan yang sunat, ya. Yang wajib memberi nafkah, ya, jangan pula untuk nafkah dia kata nafkah yang asas-asas saja, kan. Tapi kalau dengan kawan tu dia punya makannya tu apa sebagainya. Jadi ini yang kita jelas bahawa perjuangan bagi ayah-ayah yang mendengar pada hari ini, bahawa rupa-rupanya sedekah itu akan menghapuskan kesilapan-kesilapan kita. Cari duit elok-elok, ya, dengan halalnya, dan belanja elok-elok, kan. Pasal fali anfusikum itu yang disampaikan pada ayat 272. Dia membina akaun, mengundang rahmat kepada diri kita jua akhirnya. Baik. Jadi kita ingin bergerak kepada ayat yang ke-273 sebenarnya, di mana di hujung ayat 273 ini ada perkataan fa innallaha bihi alim. Dan kalau kita perasan dalam muka surat 45 46 ni, Ustaz, ya, ada banyak kali Allah mengulang perkataan alim pada ayat 267, 268, 270, termasuk ayat 273. Mari sama-sama kita baca ayat 273 sebelum kita melihat mengapa banyak sangat perkataan alim berulang dalam dua muka surat ini, dan sudah tentunya ia ada kaitan dengan hidayah yang kita ingin dengar sebentar lagi. Kita baca ayat 273 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila, Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran. Ayat 273 agak panjang, kita baca sama-sama. Kita cuba dengan bacaan ras, murattal ras, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilfuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-273 menjelaskan 6 sifat bagi mereka yang digelar fakir, yang perlu diberi perhatian, perlu diberi bantuan, dan di hujung itu Allah menyatakan wama tunfiqu min khairin, apa sahaja yang kamu infakkan daripada kebaikan harta itu fa innallaha bihi alim, Allah itu amat-amat mengetahui. Jadi perkataan mengetahui ini Ustaz ni, alim ini banyak kali berulang, ayat 267, 268, 270 termasuk ayat 273. Kalau boleh Ustaz jelaskan apakah pelajaran yang penting bila Allah menekankan salah satu namanya dalam ayat-ayat ini. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, bila kita sebut tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak disebut di dalam ayat-ayat infak. Dan kita boleh kategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah untuk kita faham siapa bagi duit harta kepada kita. Sebab apa? Dalam banyak ayat Allah sebut Ghaniyun Hamid. Tengok pada ayat 266 sebagai contohnya, Allah kata Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Jadi Allah maha kaya, Allah maha terpuji, Allah maha pemberi rezeki dan sebagainya. Ini semua kita kena faham bahawa sebenarnya tak ada satu harta pun milik kita melainkan ia datang daripada Allah. Dan kemudian jangan kita sangka harta yang kita tinggal kat dunia nanti dia akan jadi harta pusaka dan akan jadi turun-temurun. Dia tak ada pun jadi milik kita. Kadang-kadang yang kita dah wakaf apa semua tu pun pergi fight dekat mahkamah sivil, dapat balik kat anak. Sedangkan ayah dah wakaf kan? Jadi benda-benda seperti itu kita kena faham, kita kena jelas bahawa sebenarnya semua daripada harta yang kita ada tu yang betul-betul milik kita ialah apa yang kita infakkan. Hak tu milik kita sebenarnya dekat akhirat. Jadi itu daripada satu sudut dimensi. Yang kedua, kita kena faham bahawa Allah sebut juga dalam banyak ayat lain, Allah kata apa? Khabir. Contohnya pada ayat 271 kan Allah kata apa lagi? Alim. Kita kena faham Allah sentiasa memerhati terhadap tindak tanduk yang kita buat. Kalau kita, sebab tu sebahagian para ulama tasawuf mereka kata kalau kita beriman sungguh-sungguh dengan tiga ni, maka kita tak boleh lari ke mana. Apa dia? Pertama, Allah tu alim, maha mengetahui. Apa pun kita buat Allah tahu. Hati kita Allah tahu. Semua tindak tanduk kita Allah tahu. Yang kedua, basir. Allah maha melihat. Maksudnya setiap kali apa saja yang kita buat, perhati, kita tengok, curi tabur masjid ke, kan niat nak pergi solat tu sebab apa, kan niat nak pergi apa, niat semua tu Allah maha melihat. Dan kemudian yang ketiga ialah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sebagai Ar-Rahman. So maha pemurah. Kan maksud kita buat, kita tahu di sana ada ganjaran, ada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab infak, dalam bab sedekah kita kena tahu semua tu milik Allah dan Allah bagi kita pinjang sekejap untuk kita generate pahala. Dahlah Allah yang bagi modal. Itu kita kena ingat Allah yang bagi modal, kemudian kita pula kedekut. Kan? Jadi maksudnya dengan modal Allah bagi tahu Allah Ghaniyun Hamid. Dan kemudian daripada modal yang Allah bagi tu, kita nak bagi pula, maka kita kena ingat bahawa nak dapat ganjaran pahala kita kena tahu Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar setiap benda yang kita lakukan. Itu konsep yang kita kena ada dalam setiap ibadat yang kita buat, terutama dalam isu ibadah maliyah, ibadah harta kita. Wallahualam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa. Ya, Allah bagi modal, Allah suruh guna pada jalan Allah kan. Tiba-tiba kat tengah-tengah pula kedekut kan. Okey, jadi nampak macam tidak siuman kalau kita melihat cara berfikir begitu. Dan kita nak belajar satu lagi ayat, namun kita berehat sebentar, kembali semula sama sini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini, sama-sama kita melihat dan mengulang kaji halaman yang ke-45 dan 46, dan sebentar tadi pada ayat 273 diakhirkan dengan fa innallaha bihi alim, sebagai satu mekanisme ataupun satu motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman kepada Asmaullahul Husna ini, ia menyebabkan kita akan diperhatikan, dan kita tahu bahawa walaupun tidak diketahui oleh orang ramai atas infak yang kita berikan, walaupun mungkin atas dasar Allah, kerana Allah ataupun kerana riak, semuanya itu dimaklumi dan akan diberi ganjaran yang setimpal, sebagaimana Allah nyatakan bahawa pada ayat yang ke-272, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, tidak akan dizalimi kerana Allah Maha mengetahui. Berbanding dengan hakim biasa, Ustaz ya, kalau hakim biasa ke orang biasa, suami isteri, kadang-kadang dia tak tahu apa betul-betul yang kita bagi kan, yang kita transfer sana trini ke, yang si isteri buat apa sebagainya di rumah tak diketahui oleh suami ataupun diketahui oleh anak. Sedekah-sedekah itu, sumbangan-sumbangan itu sudah tentunya tidak membawa kepada penghargaan 100%, tetapi Allah menyatakan wa antum la tudlamun, sebagai satu janji daripada Allah, kita akan diberi balasan yang amat baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bilakah kita perlu berinfak? Ayat 274 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk kita melihat macam mana kita memastikan azam kita tentang infak ini jelas berdasarkan hidayah daripada Allah. Ayat 274 bersama Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat terakhir dalam halaman 46 di bawah sekali, iaitu ayat yang ke-274 yang kita nak baca sekarang ini sama-sama insya-Allah. Mari kita cuba dengan bacaan bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
Surah Al-Azim, gitulah masa yang diseru oleh Allah untuk kita berinfak. Kalau dalam ayat surah Ali Imran Ustaz ni, ayat 190, Allah bercakap tentang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ya. Tapi dalam ayat ini lail wan nahar ini dikaitkan dengan infak. Jadi apa signifikan keutamaan dalam kita kalau bercakap tentang solat ini siang dan malam, ya. Kalau infak ni macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Safas, Ustaz Tar dan tuan-tuan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ini kalau kita perhatikan, kita lihat betul-betul dia merupakan salah satu daripada syarat nak masuk syurga. Syarat nak masuk syurga iaitulah antaranya ialah istiqamah. Itu maksud dia, istiqamah. Maka sebab tu Allah sebut juga dalam surah Ahqaf ayat 13, ayat 14, ayat 15, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang mana Allah menyatakan orang yang mana istiqamah ni, maka dia antara orang-orang yang mana pertama dia ahli syurga, yang kedua mereka tidak akan berasa takut. Tak akan berasa takut maksud daripada sudut apa? Ni paling best sekali. Bila ibadah kita, amal kita didedahkan, dihadapkan ke hadapan Allah, kita tak takut amalan tu ditolak. Sebab istiqamah. Sebab istiqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun. Kita tak akan berasa sedih. Sebab tu dalam ayat-ayat hujung, kalau kita tengok pada surah-surah selepas-lepas ini, kita akan nampak bahawa ada penyesalan manusia tak sedekah dekat akhirat. Maka kamu tak akan berasa sedih. Ialah apa yang kamu telah tinggalkan sewaktu mana kamu dekat dunia. Maksud waktu dekat dunia ke kamu istiqamah, kamu buat terus-terus, kamu tak akan rasa sedih. Sebab apa? Kamu tak akan rasa menyesal kerana itu kamu dah buat sungguh-sungguh. Kamu dah buat betul-betul. Maka ayat ini menjanjikan bahawa prasyarat untuk orang masuk syurga. Tapi billaili wan nahar sirran wa alaniyah. So maksudnya di sini ialah kalau tengok pada sudut tertib, malam ni antara perkara yang sebab tu kalau orang kata kan, walaupun sebenarnya tak ada hadis spesifik, orang kata sedekah subuh. Sedekah subuh kan. Ada juga dalam hadis kalau kita perhati, kita lihat bahawa sebenarnya pada waktu malam ni adalah tempat yang paling utama untuk manusia melakukan ibadah, dan itu memang tak ada orang tahu langsung. Kan, itulah maksudnya ibadah kita qiyamul lail pun malam dan sebagainya, dan malam ini sebagai salah satu daripada penutup, dan dia menjadikan manusia itu lebih lembut hatinya, lebih fokus ibadahnya, lebih utama untuk melakukan kebaikan-kebaikan adalah pada waktu malam. Dan juga pada waktu siang. Maksudnya kalau malam pun ibadah, siang pun jangan tinggal ibadah. Kalau bulan Ramadan pun kita bersedekah, lepas Ramadan pun kena bersedekah. Itu kena jelas tu. Kan bulan Ramadan alhamdulillah anak sekolah tahfiz pun semua banyak sumbangan. Bukan bulan Ramadan tak ada. Masuk Syawal, Zulkaidah langsung tak ada kan. Jadi kita kena istiqamah situ, maksudnya berterusan seperti mana disebut oleh Imam At-Tabari, dan kemudian juga sirra wa alaniyah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Bukhari kita kena tengok. Sehingga kan Nabi sebut yang dapat naungan di hadap akhirat ni, sehingga kan apa? Tangan kanan yang bagi, tangan kiri tak tahu. Kan, jadi nak bagi tahu bahawa yang sembunyi tu lebih utama daripada yang terang-terangan. Tapi empat keadaan ni boleh buat. Siang boleh, malam boleh, tapi sembunyi boleh, secara terangan pun boleh, tapi yang mana diutamakan dulu. Ini bab infak yang ni dulu yang mana kita letak keutamaan, bahawa di situlah satu benda yang Allah janjikan prasyarat kita syurga, dan itulah janji Allah, salah satu daripada pintu syurga adalah pintu sedekah yang orang istiqamah sungguh-sungguh buat, takkan rasa sedih, takkan rasa takut, maka itu kelebihan yang Allah bagi kepada mereka yang bersungguh. Jadi maksudnya ayat-ayat infak ni berbentuk hati, berbentuk perasaan, berbentuk ibadah, berbentuk fokus, berbentuk apa tujuan dan sebagainya, dan mudah-mudahan Allah beri kebaikan yang banyak kepada kita. Teruskan dengan berinfak, bukan kuantiti tapi adalah kualiti yang berterusan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk cerita jelas tentang infak dan bila, berapa, kualitinya bagaimana agar ianya menjemput kepada rahmat daripada Allah, ya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijadikan sebagai insan yang mudah bersedekah, ya, mudah untuk berinfak, kerana kita tahu bahawa ia adalah sebagai satu perisai, sebagai satu bekalan saham kita sampai di akhirat nanti. Bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunkanlah hati kami untuk terus bersedekah dengan apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, peliharakanlah hati kami daripada sifat syirik, daripada sifat mengungkit-ungkit, daripada memperolehi daripada sumber harta-harta yang haram. Jadikanlah kami harta yang
rezeki kami, harta yang diberkati, rezeki yang halal lagi baik, dan ia merupakan salah satu daripada apa yang kami harapkan keredaan dan juga kebaikan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima amal kita pada hari ini. Jadi saya menyuruh pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menyumbang dan juga berhubung dengan nombor hotline yang ada. Kerana kita tahu bahawa kita ingin menyampaikan nilai Al-Quran ini, menyebarkan, memberi idea. Mungkin tuan-tuan ada idea ataupun jaringan untuk kita menyebarkan lagi apa yang kita faham, hidayah daripada Tuhan pada hari ini. Kita bertemu lagi pada siri akan datang dan saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa bersama, dan harapnya sudi lagi Ustaz kita berinteraksi, dan masya-Allah ya, permata ini yang kita ingin isi dan hikmah inilah yang perlu kita cari, rebut sebanyak mungkin kerana ia adalah faqad utiya khairan katsira, sebagai satu kurniaan yang besar yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi My Quran Time, Quran Sanad Infaq insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين